Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media. Bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. JDT baru je settle round of 16 ACL. Macam semua orang tahulah, kalah teruk pula JDT kali ini kepada wakil daripada Jepun, Urawa Reds. So untuk video kali ni, kita nak tengok sikit lah apakah faktor kekalahan JDT ni. Jarang kan kita tengok JDT kalah. So kali ni kita nak cerita pasal JDT kalah. Bagi aku, antara faktor utama kekalahan JDT ni adalah disebabkan rombakan yang besar di bahagian midfield JDT. Aku percaya bahagian midfield ni adalah kayu ukur untuk sesebuah tim. Kalau midfield barai, tak boleh kontrol ball, tak boleh kuasai bahagian tengah, biasanya dia akan efek satu tim tu akan barai. Untuk match kali ni, Bidoglio letak gandingan yang agak baru di bahagian tengah iaitu Nazmi Faiz, Nakso Insa dan Jody Ahmad. Leandro yang biasanya menjadi pusat kreativiti JDT, memainkan peranan penting dalam attacking JDT, tak dapat diturunkan dalam match ni disebabkan digantung perlawanan. Tapi malangnya pengganti dia, Nazmi Faiz, tak boleh cover kehilangan Leandro ni. Nazmi Faiz tak dapat bagi killer pass yang diharapkan kepada Bergson dan Forestieri. Mungkin dia sendiri kecewa dengan performance dia. Time dia dikeluarkan, dia geleng-geleng kepala lah. Nakso Insa yang perform time grouping ACL sebelum ni sebenarnya dah sebulan tak main sebab injured. Time dia injured pun Hong Wan yang cover tempat dia. Hong Wan agak perform jugalah. Tapi dalam game besar macam ni, walaupun baru recover daripada injury, Nakso Insa menjadi pilihan utama Bidoglio untuk diturunkan. Dan kita boleh tengok performance Nakso Insa ni memang jauh beza lah dengan performance dia time grouping hari tu. Bergandingan pula dengan Jody Ahmad. Aku rasa kesilapan juga bila turunkan Jody Ahmad ni sebagai first 11. Sebab dia macam tak ready lagi. Patutnya bagi dia fit dulu, bagi serasi dengan gameplay JDT, develop chemistry dengan player lain. Bila terus main game besar ni, nampak macam Jody Ahmad ni scam lah. Letak pula dia dekat defensive midfield, bukan main position dia yang sepatutnya dekat centre back. Itu yang nampak dia kadang-kadang off position. So bila midfield barai, midfield tak hidup, player-player attacking ni jarang dapat bola. Bergson, Forestieri, Arif Aiman banyak buat gerakan individu. Tak nampak combination play di antara diorang. 5 minit pertama match ni nampak JDT main seperti JDT yang sebenar. Control ball, high press bila hilang bola. Arif Aiman pun nampak boleh je tewaskan Ayuma Ohata, left back Urawa Reds. Daripada 5 minit ni nampak gaya JDT bolehlah fight-fight dengan Urawa Reds. Tapi minit ke-6, Farizal Marlias being Farizal Marlias. Dia buat mistake, hadiahkan penalti tak sepatutnya kepada pihak lawan di minit awal. Aku rasa next season JDT dah boleh tukar keeper lah kot. Bukan nak cakap dia tak bagus ke apa, tapi this is the right time lah untuk tukar keeper. Lepas skor penalti tu, Urawa Reds mula settle down. Tenang je diorang develop gameplay diorang. Lepas tu Urawa Reds skor second goal pula menerusi free kick di minit ke-18. Time ni dah mula nampak player JDT down, hilang semangat. 2 gol daripada set piece berpunca pula daripada kesilapan sendiri. Ini yang membunuh terus semangat player-player JDT. Gameplay dengan DNA JDT di awal 5 minit pertama tadi dah mula hilang. Instead of player JDT main short passes, diorang mula main long ball. Arif Aiman yang diharapkan untuk supply bola dalam kotak penalti nampaknya macam dah kena kunci dengan player-player Urawa Reds. Urawa Reds punyalah goyang dengan budak Arif Aiman ni, letak at least 3 level, 3 lapisan untuk menghalang gerakan daripada Arif Aiman. First back kiri diorang Ayuma Ohata, lepas tu ada player defensive midfield Ken Iwo dan player tengah Tomoki Okubo. Buktinya heat map. 3 player ni banyak dekat sebelah kanan, which is diorang memang marking betul-betul lah Arif Aiman ni. First half saja dah kena 3 biji. Kalau ikut logik memang susah lah nak buat comeback. Minit ke-70, Bidoglio membuat perubahan taktikal. Jody Ahmad ditolak ke bahagian defense, bermain di main position dia, centre back.
Safawi dan Syami Safari pula dimasukkan untuk memantapkan lagi attacking force JDT. Dengan perubahan ni memang nampak improvement sikit lah attacking JDT berbanding dengan first half tadi. Tapi Urawa Reds terlalu compact bertahan. Memang susah player JDT nak masuk dalam ruang kotak penalti Urawa Reds. Memang jarang lah kita nampak combination play di antara Forest tadi dengan Bergson. Kalau dalam Liga Malaysia mudah je diorang 1-2 dekat luar kotak penalti pihak lawan. Tapi dalam match ni memang tak boleh lah nak buat macam tu. Sudahnya player-player JDT hanya mampu shoot je daripada luar kotak penalti. Itu pun bukan shoot on target. Tengah rancak JDT mengasak defend Urawa Reds. Urawa Reds ambil kesempatan menghukum 3 backline JDT yang main high line. Diorang mudah je counter attack dan true pass di antara 3 backline tu. Hasilnya dapat tambah lagi 2 gol time second half. Urawa Reds ni nak cakap main elok pun tak juga. Diorang ada juga buat mistake. Ada juga passing kat member sebelah tapi tak sampai. Tapi diorang main mudah. Just control ball dan cuba bawa bola sampai ke attacking third JDT. Walaupun kena press kau-kau dengan player JDT, player-player Urawa Reds ni nampak relax je. Tenang je. Tak panik. Lagi satu, kita memang tak boleh menafikanlah faktor bermain di stadium home dan away ni. Kita boleh cakap antara faktor JDT berjaya lepas grouping pun sebab diorang main dekat home sendiri. JDT sememangnya kebal bila bermain di home diorang. Daripada zaman Stadium Lakin sampailah ke Stadium Sultan Ibrahim. Musim ni JDT baru kalah sekali je bila main dekat home. Time grouping ACL lawan Kawasaki Frontale. Itu pun time tu JDT memang nak buang game. Diorang just turunkan second team, merehatkan player-player utama dia untuk next match. So bila match kali ni main dekat away, sememangnya disadvantage lah kepada JDT. Aura dan keramat main dekat home tu memang tak ada. Kalau format timbal balik digunakan macam biasa, mungkin JDT ada peluang untuk buat comeback bila diorang main dekat home. Tapi nak buat macam mana? ACL untuk musim kali ni tak ada format home dan away. Itu puncanya disebabkan COVID Diorang nak cepat habis. Bab referee ni aku tak adalah nak sentuh sangat. Memanglah ada keputusan yang dibuat agak kontroversi dan tak konsisten. Bila player Urawa Reds buat, okey. Tapi bila player JDT buat, cepat-cepat dia bagi foul. Ada juga situasi yang 50-50. Tapi nampaknya player JDT juga yang dipersalahkan. Sampai ada orang korek cerita lah. Rupanya referee ni memang ada sejarah buruk dengan Malaysia. Tapi aku lebih prefer lah untuk ketepikan faktor referee ni. Dan fans JDT kena terima hakikat memang JDT main teruk dalam match ni. Letaklah referee bagus macam mana sekalipun, kalau dah main teruk tu memang teruk jugalah. Cuma personally aku tak expect jugalah JDT kalah besar macam ni. Kalah tu mungkin, tapi kena sampai 5 biji tu macam tak expect juga. Dan agak ralat juga bila kalah dengan gameplay yang teruk. Bagi aku JDT tak main dengan full potential diorang. Sebab sebelum ni kita pernah tengok lah JDT main lagi elok daripada ni. Dia lain tau. Kalau kalah lepas kita fight, lepas all out, dengan kalah yang kau tahu memang kau tak mencapai performance sebenar. Ralat sikit bab tu. Lagi satu, bagi aku pertukaran mengejut coach JDT di antara Benjamin Mora dan Bidoglo pun antara punca kekalahan ni juga. Bagi aku, Mora patutnya habiskan dulu ACL musim ni. Teruskan momentum dia time grouping hari tu. Sekarang ni momentum tu macam terencat sikit sebab coach baru mesti pakai tactical baru, game plan yang baru. Dan dalam masa yang singkat, player-player ni nak kena faham pula apa coach baru ni nak. Nak faham dia cakap pun dah satu hal. Bidoglo ni pun baru je dekat Asia. Belum cukup masak untuk faham erti bola sepak Asia yang sebenar. Dekat Liga Malaysia bolehlah tapau. Tapi dekat level ACL ni lain. Maksud aku bukan nak cakap yang Mora ni bagus, Bidoglo ni tak bagus. Bukan macam tu. Bagi aku, benda yang kau dah start, patutnya kau juga yang kena habiskan. Baru kita clear apa masalah sebenarnya. Apa-apa pun JDT sebenarnya dah capai dah KPI diorang untuk ACL musim ni. Sebab awal musim hari tu memang diorang target nak lepas grouping je. Kalau dapat pergi lebih jauh, itu dah kira bonus. So mungkin motivasi dan mindset diorang setakat ni je lah. Diorang memang tak ready lagi untuk pergi lagi jauh. Dan kita sebenarnya kena akui improvement JDT di kempen ACL pada setiap tahun. Awal-awal join ACL dulu, nak lawan kelab Thailand pun JDT struggle. Tapi sekarang ni lawan kelab Thailand kira dah boleh tapau .
Lepas tu dah mula fight-fight dengan kelab daripada Korea Selatan. Cuma sekarang ni halangannya kelab daripada Jepun je. Kita pun dulu memang tak sangka lah. Sebenarnya kelab Malaysia ni boleh je fight-fight dengan gegasi Asia yang lain kalau diuruskan dengan betul. Cuma kelab macam JDT ni boleh improve cepat kalau liga kita kompetitif. Kena ada lagi banyak lagi kelab yang berjiwa besar macam JDT ni dekat dalam Malaysia. Bila banyak kelab yang power, liga kita akan jadi kompetitif. Tak adalah satu tim je yang champion. Dan benda ni akan bagi advantage kepada kelab-kelab yang lain dapat improve tim masing-masing dengan perlawanan-perlawanan yang berkualiti. So, kelab lain kena improve cepat-cepat. Kalau boleh, jadi lagi power daripada JDT. Bila tak boleh kalahkan JDT, janganlah pula suruh JDT main dekat liga lain. Macam dekat sekolah lah. Kalau ada seorang budak je yang tiap tahun dapat nombor 1, takkanlah kita nak buang budak tu daripada sekolah pula kan? Patutnya budak-budak lain yang kena improve. Kalau JDT, kelab yang serba lengkap, penuh dengan player-player bintang tu, struggle dekat ACL, korang cuba bayangkan kelab korang pula yang dekat level Liga Malaysia ni mudah je kena tapau dengan JDT. Cuba korang bayangkan kelab korang main dekat ACL tu jadi apa. Kalau korang happy JDT kalah, nak troll ke apa, tak apalah. Kita layankan je lah, itu memang culture dalam bola sepak. Tapi korang kena sedar diri, kelab yang korang sokong tu dekat level mana? Ada improvement ke tak? Ke tiap-tiap tahun nak target Piala Malaysia je? Itu pun tak dapat. Renung-renungkan dan selamat beramal. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.